mesyuarat besar fakulti yang digunakan ibu bapa penjaga, pelajar-pelajar baru, sarjana muda perubatan dan pembedahan USIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, saya ucapkan mewakili fakulti ke bangunan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, dan syukur kehadrat Allah dapat kita berkumpul pada tengah hari ini untuk satu sesi ringkas, sesi pengusaha fakulti bersama ibu bapa penjaga pelajar baru. Dan sebelum kita mulakan majlis, mari kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Fatihah. Baik, tanpa buang masa, saya menjemput Yang Bahagia Dekan FPSK untuk memberikan ucapan takluan dan memperkenalkan barisan ahli-ahli Jawatankuasa Pusat Fakulti dan sebut sikit tentang FPSK. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 27 Rabiul Awal. First of all, untuk pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada semua parents kerana sudi hadir pada pagi ini, tengah hari ini, untuk kita berbincang dan mendengar sedikit taklimat kepada berkenaan dengan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan USIP. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kerana anak-anak tuan-tuan dan puan-puan semua telah dipilih untuk memasuki Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan USIP. So once again, alhamdulillah, thank you very much, dan syukur kepada Allah SWT kerana memberi peluang kepada kita untuk kita berbincang serba sedikit pada pagi ini. Dan sebelum itu, saya berharap agar pertemuan kita ini bukanlah kali pertama dan kali terakhir, kerana sejarah saya sebagai seorang pensyarah, ada yang saya jumpa ibu bapa yang tidak pernah hadir ke kolej anak dia. Bila ditanya kenapa tak datang, kita panggil bila anak dia ada masalah, kenapa tak datang, dia kata kita dah serahkan anak kepada universitilah jaga. Dia tak macam tu. Because kerjasama antara parents dengan universiti ataupun sekolah itu harus berterusan, dan ada apa-apa masalah kita akan terus berbincang. Dan kita melihat anak-anak yang mana ibu bapa dia sangat mengambil berat tentang kebajikan anak-anak dia, tak kiralah sebagai seorang parents tu daripada segi kebajikan anak, daripada segi pelajaran anak, itu adalah merupakan sangat penting dan akan contribute kepada kejayaan anak tersebut. Doesn't mean that, saya tak belajar tinggi, anak saya masuk universiti dan saya pun tak berapa pandai untuk menasihati anak saya. Tak macam tu. Ayah atau parents yang mengambil berat, bertanya khabar, bertanya berita perkembangan pelajaran anak dia, itu sudah memadai untuk memotivasikan anak-anak untuk terus belajar. Bagi kita di sini, kita ada lebih kepada melihat kepada pencapaian daripada segi akademik pelajar-pelajar tersebut. Dan seterusnya, parents still memainkan peranan untuk memajukan ataupun memotivasikan anak-anak untuk terus belajar. Jadi pada tengah hari ini, insya-Allah saya akan terangkan serba sedikit berkenaan dengan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan ini, dan seterusnya Timbalan Dekan Akademik Profesor Nur Fanzilah
akan menceritakan tentang kurikulum baru kita. For your information, nanti saya akan cerita sedikit selepas ini. Sebelum ni kita 6 tahun, dan pada tahun ini, bulan Oktober ini, kita akan memulakan kurikulum 5 tahun. Everyone is nervous. Kalau sebelum ni 6 tahun, kita tahu kita dah biasa dengan 6 tahun. Tapi sekarang ini 5 tahun. Banyak perubahan yang kita lakukan, dan kita pun nervous nak tengok hasilnya. Dan insyaAllah selepas itu Associate Professor Dr. Razrin akan menceritakan sedikit tentang hal ehwal pelajar, penginapan pelajar, ya. Dan seterusnya mungkin kita boleh buka kepada question and answer session, insyaAllah. So, kalau kita lihat di sini, ya, next slide please. Ini merupakan bangunan baru untuk Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan ini. Kita bertapak di sini bermula daripada tahun 2020, tetapi pada ketika itu COVID melanda, dan kita di dalam pergerakan kawalan, dan kebanyakan kita tidak berada di fakulti ini. Sebelum ini kita berada di Menara B, bangunan MPAJ Ampang. Di situlah tapak bermulanya Fakulti Perubatan ini, dan kita telah membina fakulti ini, dan alhamdulillah dibuka pada tahun 2020. Dan kalau kita lihat di sini, bangunan Fakulti Perubatan ini telah dirasmikan oleh Chancellor kita, ya. Dan alhamdulillah kita seterusnya menggunakan bangunan ini, dan inilah dewan yang kita gunakan sekarang. Dan ini secara general yang seperti tuan-tuan dan puan-puan lihat dari luar tadi. Next. So, this is our management team. Okay, saya sebagai dekan, insyaAllah, seorang psychiatrist dan psychopharmacologist. Okay, dan saya mempunyai 3 timbalan, iaitu Profesor Dr. Nur Fazila, hematologist. Angkat tangan sikit. Dan kita mempunyai Associate Professor Dr. Nazifah Abdul Hamid, biochemist, sebagai timbalan dekan Research dan Innovation. Dan kita mempunyai Dr. Razrin, Associate Professor Dr. Razrin Rahim, ya, sebagai timbalan dekan hal ehwal pelajar. Okay? Dan beliau merupakan seorang surgeon. Dan kita juga mempunyai ketua-ketua jabatan, okay, Dr. Kumastura, anatomist, Dr. Nur Adilah Samsing, parasitologist, Dr. Maimunah sebagai ketua jabatan surgical base, tidak ada bersama kita dengan kita pada pagi ini, mungkin ada kerja di hospital, dan dia merupakan seorang ophthalmologist. Dan kita ada juga ketua jabatan medical base, Dr. Hadijah, ya, Dr. Hadijah, dan merupakan seorang psychiatrist. Dan kita ada Dr. Fatimah Begum sebagai ketua jabatan primary care. Dan tidak ada bersama kita pada pagi ini adalah Associate Professor Dr. Suhaila. Beliau merupakan seorang medical educationist. Kita ada Postgraduate Coordinator Dr. Nur Aziah Nordin, Rayu. Okay. Dan kita ada Lab Coordinator, iaitu Associate Professor Dr. Farihah Muhammad Manzur. Dan kita ada pegawai takbir kita, Cik Nur Hayati. Okay. Dan kita ada Encik Faiz, belum turun. Kita bersama kita tadi sebagai MC kita adalah Encik Hafiz. Dan kita ada librarian kita, Puan Rozana. Mana Puan Rozana? Belum turun. So, next slide please.
sejarah penubuhan Fakulti Perubatan ini, FPSK ini adalah merupakan satu USIM itself, adalah sebuah universiti yang baru. Okey. Dan Fakulti Perubatan kita ini merupakan satu fakulti yang baru. Dan kita pada tahun ini merayakan 20 tahun lahirnya Fakulti Perubatan ini. Kita bertapak di bangunan, seperti saya kata tadi, di bangunan MPAJ Ampang, dan ditubuhkan pada tahun 2004, dan pengambilan pelajar pertama kita adalah pada tahun 2005, seramai 29 orang sahaja. Seterusnya, pada ketika ini adalah pengambilan kita seramai 95 pelajar, dan insya-Allah pada tahun depan kita akan mengambil 120 pelajar. Okey. Dan sistem kita pada ketika ini 25 pelajar adalah daripada saluran UPU dan 70 orang daripada saluran Tamhidi USIM. Mungkin ada yang tak tahu Tamhidi USIM tu sama dengan matriculation USIM. Dan kita juga mengambil 5% pelajar kita adalah daripada international students. InsyaAllah pada tahun ini, kalau tidak ada aral melintang, kita akan mengambil about 5 ataupun 6 pelajar daripada Palestin. Sebelum ni pelajar-pelajar kita daripada Palestin ada, daripada Australia ada, India ada, Bangladesh ada, ya. Dan insya-Allah kita akan meningkatkan lagi pengambilan pelajar-pelajar kita lagi. Dan kalau kita lihat di sini, this is our mission, upholding the excellence in the various fields of medicine and health science are the prerequisite for meaningful contribution to the society, nation and mankind. Okay. Ada yang bertanya, apa beza USIM dengan Universiti Malaya, UKM, UiTM? Untuk belajar perubatan secara basicnya tidak ada beza. Tetapi kenapa kita kata kita berbeza? Kerana kita integrate banyak elemen-elemen yang lain, terutama daripada elemen-elemen nakli, itu the component of apa yang kita belajar daripada perubatan biasa yang akan saya terangkan seterusnya. Dan seterusnya, Masters in Pediatric, Masters in Surgery, semua dia akan mengambil masa. Dan insyaAllah kita di dalam proses menguruskan, membuat program tersebut. Dan apabila hospital kita siap, we will take off. Kita tak akan pandang ke belakang lagi. Seterusnya, one of the requirements di dalam menawarkan apa-apa program di Malaysia ni, one thing good is that kita dikawal, dan ijazah yang ditawarkan oleh kita adalah ijazah yang diiktiraf oleh MQA. Okay. Dan first accreditation was done in 2014, dan akreditasi kedua kita diberikan akreditasi penuh selama 5 tahun, ya, pada tahun 2023 selama 5 tahun, memandangkan kualiti yang kita offer kepada pelajar kita memenuhi kehendak MQA. InsyaAllah kita di bagaimana spesimen-spesimen yang kita simpan, okey, dan kita update untuk student kita belajar. Contohnya kanser, okey, kanser colon, tali perut. Kita ada spesimen dia dan kita ada notes apa yang penting tentang kanser tersebut. Okey. Dan kita ada juga manikin, untuk berbagai-bagai manikin, daripada kanak-kanak sehingga dewasa, untuk bersalin, untuk student kita praktis. Okay. Selain daripada mereka pergi ke hospital untuk praktis, mereka juga boleh pergi ke lab kita untuk praktis. Next.
Dan di sini kita tengok our computer lab. Sebab zaman sekarang ya, kalau zaman saya dulu belajar, setiap orang ada satu mikroskop, kena simpan setahun untuk belajar histologi. Tapi zaman sekarang dia dah tak macam tu. Semua ada slide dan semua boleh dipancarkan ke dinding, dan kita tengok slide yang lebih besar dan lebih bagus daripada apa yang di-offer 20-30 tahun dahulu. That is the development di dalam pengajaran, pembelajaran. Dan ini juga lab kita. Sekarang kalau dulu student ambil exam, menulis kertas, alright, dan secara klasik, tapi sekarang semua dah computerized. Exam pun computerized. Dan untuk examiner lagi senang untuk periksa, kan? Kalau dulu nak tengok tulisan pelajar ni, pening kepala dengan teruk sekali tulisan dia, kan? Sekarang semua type dekat komputer dan marking pun jadi senang. Semua senang. Student senang, lecturer pun senang. Next. Okey. Secara tu saya akan cerita sedikit berkenaan dengan. Okey, mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa kurikulum kita 6 tahun berbanding dengan universiti lain yang memang 5 tahun kurikulumnya. Jadi kurikulum kita ini sebenarnya dijadikan 6 tahun dari peringkat awal kerana kita mengambil struktur kurikulum daripada Al-Azhar, dan kita mempunyai banyak input-input berkaitan pengajaran Islam yang digabungkan dengan medicine. Jadi itu mengambil masa yang lebih panjang, menjadikannya 6 tahun ya. So secara dasarnya daripada mula kita membangunkan program MBBS di USIM ni, program kita memang 6 tahun, di mana tahun pertama, kedua dan ketiga pelajar mempelajari basic concept, basic medical science di fakulti ya. Dan dia diajar mengikut disiplin. Jadi kita ada anatomy, fisiologi, biochemistry dan sebagainya. Dan tahun 3 yang terakhir adalah untuk clinical ya. Jadi setelah kita ada beberapa kohort pelajar bergraduasi, kita cuba dapatkan feedback daripada pelajar dan juga daripada stakeholder, majikan, dan kita dapati hasilnya memang sangat baik. Cuma pelajar juga berpendapat sebenarnya ia boleh compactkan menjadi 5 tahun, sebab bila dia 6 tahun dia menjadi kurang kompetitif lah ya, masa yang lama untuk pelajar menghabiskan pengajian. Jadi fakulti mengambil inisiatif membuat curriculum review secara major, dan hasilnya kita berjaya menjadikannya 5 tahun. Okay, next session. Dari situ juga kita membuat major curriculum review. Seperti yang Dekan katakan tadi, kita sebenarnya dah bermula dari tahun 2019 sebenarnya kita membuat revision ni. Tapi oleh kerana dia major dan perlukan benchmarking dan penelitian yang rapi, kita ambil masa yang agak panjang ditambah dengan COVID. Dan kita sebenarnya telah bersedia pada 2023. Tapi oleh kerana kelewatan kelulusan daripada KPT, kita hanya boleh lancarkan pada tahun ni lah. So pada tahun ini kita akan bermula kohort pertama dengan kurikulum 5 tahun. Next. Okay, next. Okay, kalau kita lihat di sini perubahan yang ketara adalah pada tahun 1 dan 2 kita akan mengajar basic medical science ya. Yang asalnya di sini kita mengambil masa 3 tahun, diajar secara disiplin base. Tapi di sini kita ambil 2 tahun sahaja dan diajar dalam bentuk modul, di mana pelajar akan belajar mengikut sistem. Contohnya sekiranya dia belajar jantung, dia akan belajar semua berkaitan jantung dalam satu masa yang sama ya. Itu mungkin lebih komprehensif dan lebih baik untuk pemahaman pelajar. Dan seterusnya daripada tahun 3 sehingga ke tahun 5 mereka akan berada di clinical posting lah, akan berada di hospital dan klinik-klinik yang telah kita tetapkan ya. Dan mereka akan bergraduasi pada tahun 5 ya, berbanding dengan kurikulum lama pada tahun 6. So untuk pelajar-pelajar klinikal kita, mereka akan berada di Hospital Ampang, Hospital Temeloh, Hospital Port Dickson. Dan untuk primary care posting, mereka akan berada di Pusat Kesihatan Tampin, Jelebu dan Gemencih lah buat masa ni ya. Sehinggalah hospital kita beroperasi, insyaAllah. Okay, next. Okay, ini kurikulum yang
Ini kurikulum, perbezaan kurikulum tu. Yang ini yang disiplin base seperti yang asal dulu seperti saya nyatakan tadi, dia mengikut disiplin ilmu tu ya, anatomi, fisiologi, biochemistry dan sebagainya. Dan untuk kurikulum baru dia diajarkan di dalam bentuk modul. Jadi dia akan ada beberapa modul yang perlu diduduki kesemuanya dan perlu lulus kesemuanya. Selepas mereka menghabiskan the basic knowledge, then baru dia akan pergi kepada clinical posting. Okay. Next. Okey, kita mengharapkan daripada kurikulum yang telah kita reka bentuk dengan teliti ya, dan ambil masa yang panjang, kita dapat menghasilkan kurikulum yang komprehensif dan kita mengambil pakai semua perkara-perkara yang diperlukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi ya. Dan juga dia akan menjimatkan kos lah, sebab kita dapat memendekkan 6 tahun kepada 5 tahun. Pengajaran juga dapat dikurangkan, ini 256 sebenarnya, 256 kepada 212. Dan akhirnya kita dapat menghasilkan graduan yang holistik ya, bukan sahaja balance dari segi pengetahuan medical, tetapi juga pengajaran Islam, dan juga dapat dipraktikkan dalam servis mereka sebagai pegawai perubatan masa akan datang. Okay. Next. Okey, saya sambung lah sebab Prof tak tadi. Okey, ini antara aktiviti pelajar kita. Walaupun kita nampak kurikulum kita ni agak padat, tapi pelajar kita bukanlah baca buku sentiasa ya. Berada di Fakulti Perubatan bukan hanya membaca buku, tapi banyak aktiviti lain yang bukan sahaja untuk pengajaran, tapi juga untuk pembentukan sahsiah dan juga profesionalism pelajar ya. Contohnya ini kita ada bengkel penyembelihan, bengkel pengurusan jenazah dan bengkel rusah ibadah. Dan Alhamdulillah graduan kita memang boleh menjalankan perkara-perkara ini selepas mereka bergraduasi. Contohnya dalam salah satu pelajar kita, ada seorang pelajar kita meninggal dunia kerana leukemia. Kawan-kawannya, sesama rakannya menguruskan jenazah, solat jenazah dan sebagainya. So masa itu saya rasa macam sangat terharulah, dan kita rasa kita dapat mendidik pelajar ni untuk menjalankan perkara-perkara yang sepatutnya. Dan memang pelajar kita bila berada di hospital, terutamanya bila forensik posting, mereka akan melakukan solat jenazah untuk jenazah yang dilakukan postmortem jual makanan dan sebagainya. Dan minggu depan insyaAllah sekumpulan student kita juga tidak kalah dari segi achievement Contohnya yang ini, pelajar kita pengajian adalah minimum 5 tahun dan maksimum 7 tahun ya. So hopefully semua boleh selesai dalam 5 tahun, dan sekiranya pelajar ada bermasalah, dia mungkin perlu mengulang tahun, dan tempoh maksimum yang dibenarkan hanyalah 7 tahun ya. Kedua dan seterusnya akan ada supplementary exam. So sekiranya mereka gagal, mereka duduk supplementary exam, lulus supplementary. Dr. Azrim, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar. Jadi ada 4 perkara yang ingin saya katakan. Yang pertamanya, sambungan daripada apa yang telah Timbalan Dekan Akademik katakan tadi. Untuk jadi pelajar yang diraja semua tu, pelajar terbaik, of course yang paling penting student kata nak lulus dulu kan. Masa tak lepas exam memang kata nak lulus dulu, tapi bila lepas tu dia orang nak jadi pelajar terbaik pula. Okay? Jadi kriteria ataupun ciri-ciri untuk dapatkan pelajar terbaik itu dia banyak bergantung kepada aktif dalam core curriculum. Jadi kalau katakan anda bercita-cita ataupun nak galakkan anak-anak dapatkan anugerah cemerlang ni, daripada awal tu kita kena galakkanlah melibatkan diri dalam selain pada akademik. So saya bagi contoh kat sini. Untuk sebagai contohnya, sebab kita tengah bincang perkara ni, sebab konvo kita tak lama lagi, kalau boleh diterbitkan dalam buat penerbitan ni dalam artikel majalah perubatan lah ya. Yang keduanya, dia kena ada juga keusahawanan. Kita ada program usahawan, kena bukti-bukti bahawa dia tu ada terlibat dalam program usahawan. Dia tak adalah terlalu sibuk sangat, tapi ada 2-3 perkara tu. Contohnya masa combo tu ada peluang untuk buat usahawan sikit, dia kena buktikan. Dan seterusnya kena ada khidmat kesukarelawan. Kita ada banyak program tu, kita tengok outreach tu, kita pergi masuk kampung, kita buat program medical check up dan sebagainya lah. Dan seterusnya kita ada juga aktiviti sukan selain pada akademik. Okay? Jadi perkara-perkara tu penting lah selain pada akademik untuk
dapat pelajar yang terbaik, dia ada beberapa kriterianya, tetapi sebagai maklumat awal, CGPA ataupun markah keseluruhan daripada 4 tu, peratusan daripada 4, kalau 4 tu ialah full marks, markah penuh, kita mesti dapatkan 3.67 untuk perubatan. Kalau fakulti lain 3.7. Perubatan pasal dia susah sikit, untuk dapat anugerah diraja semua tu di 3.67. Jadi kalau pelajar-pelajar baru ni ingin mendapat peluang untuk pelajar cemerlang tu, kena target untuk sekurang-kurangnya dapat 3.67. Okey? Itu yang perkara pertama. Okay, yang seterusnya, saya rasa sebagai Timbalan Dekan Hal Pelajar, banyak masalah atau antara masalah utama yang kita harus tangani ialah kesihatan mental. Okay? Jadi zaman kita dulu, zaman kita ni banyak yang ada anak kat universiti lah. Okay? Macam saya pun ada anak kat universiti semua. Generasi kita, kesihatan mental ni tak tahu, saya rasa mungkin kurang ataupun tidak diketengahkan. Tetapi kita suka atau tak suka, kesihatan mental tu bukan satu benda yang penting buat masa ini. Sama ada kita setuju tak setuju tu perkara lain. Tapi anak-anak kita terlibat dalam macam-macam stres, depression dan sebagainya. Jadi apa yang kita lakukan, apa kita nak bagi tahu ialah kita ada beberapa perkara yang kita buat supaya kita dapat tangani masalah ni. Setiap pelajar akan ada satu pensyarah yang menjadi mentor dia. Jadi dia biasanya akan rapat dengan mentor ni. Kalau keputusan peperiksaan dia nampak tak apa-apa elok, mentor ni akan, kalau elok tak elok memang akan jumpa. Tapi kalau tak elok tu mungkin ada perbincangan lebih lanjut lah tentang apa yang perlu dilakukan. Okay? Seterusnya, kalau didapati sama ada daripada mentor tu ataupun kehendak pelajar sendiri ataupun pensyarah lain rasa yang pelajar ni perlu berjumpa dengan kaunselor, maka kita akan buat rujukan kepada kaunselor. Okay, kita ada kaunselor universiti, kita boleh rujuk anak-anak kita ni kepada kaunselor. Dan seterusnya, salah satu kelebihan juga di Fakulti Perubatan ni, kita ada pakar psikiatri. Okay, di fakulti kita ada 5 orang pakar psikiatri. Jadi kalau perlu pelajar-pelajar perlu rujukan ke pakar psikiatri, kita akan lakukan. Dan kalau katakan mereka segan atau apa-apa sebab tentu mereka tidak mahu berjumpa dengan pakar psikiatri yang juga merupakan pencerah mereka, kita boleh buat rujukan kepada pakar psikiatri di KKM. Okay? Itu dari segi kesihatan mental lah. Salah satu benda yang mungkin diletakkan juga di bawah kesihatan mental ni ialah ketagihan kepada gaming. Okay? Jadi ini mungkin saya nasihatkan kepada pelajar pun dah senyum. Okay? Sebab ini merupakan satu masalah yang agak serius. Kita dah ada pelajar-pelajar yang tidak dapat sambung pengajian ataupun kurangnya kena ulang tahun disebabkan kita identify masalah gaming yang keterlaluan lah. Jadi of course kita boleh refer counselling, kita boleh refer kepada psikiatri. Tapi satu lagi perkara ialah rujukan kepada kaunseling ini bukan wajib. Kita rujuk, tapi pelajar sendiri sebagai orang yang telah dewasa, kita tak boleh paksa. Okay? Tapi dengan nasihat ibu bapa, of course kita concern dengan anak-anak kita, kita boleh buat rujukan kepada kaunselor dan juga kepada pakar psikiatri lah. Tapi ini bukan satu masalah saya nampak satu perkara yang agak serius. Jadi kalau ada ibu bapa rasa anak-anak dia mungkin affected begini, bagi tahu kita boleh buat rujukan. Okay? Dan kepada anak-anak tu, itulah kena pandai jaga-jaga masa, bagi masa untuk belajar dan perkara-perkara lain. Di fakulti kita juga tak adalah banyak, tapi ada juga tabung-tabung kecemasan. Jadi kalau ada anak-anak yang katakan tiba-tiba ada kematian di kampung tetapi tidak ada wang untuk balik ke rumah, kita ada sediakan tabung kecemasan. Jadi kepada pelajar-pelajar baru, kalau perlukan sedikit bantuan kewangan untuk aktiviti kecemasan, kita ada sediakanlah tabung tersebut. Jadi perkara terakhir yang saya ingin katakan ialah tentang asrama. Disebabkan kita banyak bergerak, dari segi kita dengar tadi, hospital pengajaran kita yang utama adalah di Ampang dan juga di Temerloh. Tetapi ada juga hospital-hospital lain untuk kita buat primary care. Primary care ni maknanya kesihatan masyarakat. Memang kita kena masuk ke masyarakat. Ada di Tampin, Gemecih dan sebagainya. Okay? Jadi secara kasarnya, pembahagian pendapatan ikut tahun ni,
dia disediakan oleh dipanggil perumahan pelajar, PRUPEL, okay? Tapi ni bahagian lain, bukan fakulti. Tapi kalau ada apa-apa masalah berkenaan dengan PRUPEL atau perumahan pelajar, kita boleh bertindak sebagai advocate lah ataupun sebagai wakil untuk menyuarakan. Sekarang bila pelajar komplain tu tak dengar sangat dia punya tindakan dia, tapi insya-Allah ni antara benda yang saya sebagai TDHEPA ni kena banyak kali berjumpa dengan PRUPEL minta supaya isu-isu kemudahan asrama dapat disediakan dengan lebih baik lah. Of course dia tak perfect, tapi kita cuba yang sebaiknya. Okay? Jadi untuk tahun 1 asrama disediakan, dan saya difahamkan tahun ni untuk pelajar lelaki di Kolej Kediaman Anggrek, iaitu kolej kediaman yang di luar pagar USIM pusat tadi. Kalau perasan di antara fakulti ini dengan USIM pusat tadilah ada satu kolej Anggrek untuk lelaki. Untuk pelajar perempuan akan disediakan di Kolej Kediaman Nilam Court. Okay? Ni nilai 3, ada agak kejauhan sikit tapi disediakan bas untuk pelajar. Okay? Jadi untuk pelajar tahun 1 memang kita sediakan bas. Okey, itu tahun 1. Untuk tahun 2, kelas semua tahun 1, tahun 2 masih dinilai. Okey, jadi tadi Anggrek dan Nilam Court. Tahun 2 juga kelas semuanya dinilai. Tapi tahun 2 PRUPEL tidak menyediakan asrama. Okey. Tapi asrama biasanya apa yang dilakukan oleh pelajar ialah dia turunkan asramanya daripada katakan pelajar tahun 2 tu dah naik tahun 3 dan ataupun tahun 3 dah pergi tahun 4 tu, maknanya asrama dia nilai kosong. Lepas tu pelajar yang tahun 1 yang tadi duduk asrama USIM tu dia akan masuk ke asrama rumah-rumah sewa yang disediakan ni lah. Okey. Jadi kalau perasan bila tahun klinikal ni, sebelum ni 456, sekarang kita cerita 345 lah. So anak-anak tuan-puan ni tahun 345, okey. Jadi tahun 3 bersamaan dengan tahun 4 yang ada sekarang ni, mereka sepanjang 1 tahun akan berada di Temelong. Okey. Sebelum ini kita bahagi-bagikan. Katakan posting surgery, posting saya tu 10 minggu, 5 minggu di Ampang, 5 minggu di Temelong. Begitu juga katakan sakit puan, 5 minggu Ampang, 5 minggu Temelong. Tapi bila kita lakukan perkara tu, sebagai ibu bapa kita rasa risau sebab anak kita banyak travel. Masa tahun tu mereka dah ada kereta semua dah, okay? Ataupun mereka tumpang kereta kawan. Jadi sebagai ibu bapa, satu kerisauan kita ialah bila mereka selalu travel ni, kita rasa risaulah benda-benda dia pun dari segi bawa kereta pun mungkin tidak berapa pengalaman sangat. Jadi kita buat keputusan untuk tahun 3 keseluruhannya berada di Temelong. Okay. Tahun 4 tu tidak dapat elakkan, dia memang akan berada di beberapa tempat. Buat masa sekarang ni di Tampin, Asam di Tampin, Gemenceh, dan ada juga di Ampang separuh. Okay. Dan ada juga kadang di Temelong 1-2 posting. Tapi tahun 5 dia akan berada di Ampang. Okay. Jadi semasa mereka duduk di Temelong, kita ada sediakan beberapa kita panggil asrama tapi sebenarnya rumah untuk pelajar. Maka benda yang sama juga apabila mereka berada tahun 5 di Ampang, ada beberapa apartmen yang kita sewa sebagai asrama mereka. Dan apabila mereka berada di tahun 4 yang tahun 5 sekarang tu, ada asrama di Tampin dan asrama di Ampang. Okay. Jadi basically tahun klinikal tu 3-4-5, semasa mereka perlu travel ataupun melakukan posting hospital, mereka akan duduk di asrama yang disediakan oleh pihak fakulti. Okay. So itu saja saya selepas ni kita akan buka kepada sesi soal jawab. Kalau ada apa-apa soalan kepada saya ataupun kepada pensyarah lain, kita boleh bincang pada waktu tersebut. Terima kasih.